akan fahamlah daripada presentation saya. Okey. So saya tahu kita ada banyak soalan yang telah bermain di minda kita, di kepala kita, apa benda sebenarnya SIM card ni, dan banyak kita nak tanya. So tuan-tuan jangan risau, saya akan explain dahulu selama 15 minit. Selepas saya dah explain, tuan-tuan boleh terus tanya soalan apa yang tuan-tuan nak tanya. Alright, boleh? Kalau boleh, cuba komen. Boleh. Dekat TikTok dan Facebook. Komen boleh. Cukup 30 orang komen boleh, maka saya akan start cerita. Apakah itu SIM card baru yang telah dikeluarkan oleh Tuan Wah? Terima kasih bang. Terima kasih Terima kasih semua. Okey. Alright, saya cerita. So, baru-baru ni Mr. Robert telah lancarkan satu SIM card baru, di mana SIM card ini akan menggantikan dengan SIM card yang lama. Okey, saya terus direct kepada masalah. Apa masalah kita sebagai ejen Tuan Wow yang telah buat bisnes Tuan Wow selama ni? Kita sebagai ejen, apa masalah kita bila kita buat bisnes ni? Simple je. Kita jual SIM card Lite. SIM card Lite ni harga dia RM12.5 dan ada orang jual RM10 dan sebagainya. So bila SIM card ni murah, okay, tuan-tuan izinkan untuk saya beritahu apa masalah dia dan adakah ia betul. Kalau betul, tuan-tuan boleh balaslah. Tuan-tuan boleh komen. Adakah ia betul? Ini pendapat saya. Ini bukan fact tapi ini pendapat saya. Apa masalah yang berlaku bila kita jual SIM card ni dia murah? Satu, bila SIM card ni jual murah, maka ramai orang ada capability, ada kuasa untuk dia nak bagi murah, dia nak bagi diskaun dan sebagainya. Jadi bila barang murah, dia tak ada satu nilai, maka orang takkan top up. Setuju tak apa saya beritahu? Sebab dulu pada zaman 6 tahun, 5 tahun flashback ke belakang, saya dulu sebagai seorang ejen SIM card, saya jual SIM card Tone XL, saya jual sekeping SIM card pada harga 100. Jaranglah orang tu pakai, dia nak buang. Dia nak buang dulu. At least dia lunyai dulu SIM card tu. Kalau dia rasa betul-betul memang ada masalah, boleh buang. Tapi zaman sekarang guys, bila SIM card terlalu murah, orang letak je. Sebab dia tahu nothing to lose untuk dia buang SIM card tu. Kita pun berialah daftar ramai-ramai, padahal sebenarnya hasil aprak apa pun tak ada. Sebab apa? Sebab pendapatan kita adalah daripada based on top up dia. Bukan daripada dia pakai, tapi daripada top up dia. Akhirnya, dia dapat murah ataupun dia dapat free, dia tak top up, tak apa, kita tak dapat apa-apa hasil. Buang Helio. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua pula masalahnya, bila tak top up, ejen tak dapat komisen. Ejen tak dapat komisen. Daftarlah. Berapa ramai orang sekalipun, tak top up, kita tak dapat komisen. Dan bila tak top up, pengguna pula akan expired. Dia tak top up, pengguna akan expired. Itulah masalah kita sekarang ni. Sebab itulah komisen, ada komisen orang yang stagnan, tak naik-naik, malah menurun. Sebab bila dia tak buat, dia tak tambahkan pendaftaran ahli baru, expired terus berlaku, ini yang menjadikan komisen dia akan drop. So bila expired, ejen tak dapat income berterusan. Bila pengguna ni expired, ejen dah tak dapat income berterusan. Satu persatu expired, dah tak guna. Sebab apa? Sebab income tak dapat berterusan. Sebab apa? Dia tak ada pendorong untuk membuatkan pengguna tu, dia terus guna SIM card tu dalam tempoh yang lama. Tak ada sebab untuk dia nak guna. Kenapa aku nak kena guna SIM card ni lama? Tak ada sebab. So bila dia tak ada sebab, dia keluar, maka ejen tak akan dapat income berterusan. Tuan-tuan nampak tak? Kat situ masalah kita. Jadi kita ni daftarlah macam kuda sekalipun, daftar banyak-banyak, tapi sebenarnya akhirnya orang tak top up. Apatah lagi langgan plan. Langgan plan pun tidak. Top up pun tidak, apalah lagi langgan plan. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Jadi kitaran ni terus berlaku. Benda yang sama. Kita tak akan terus boleh berehat. Kita terus buat pendaftaran. Tapi income sebenarnya tak ada payslip pun. Jadi kat sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak kat sini. Saya tak nak cakap benda ni. Tapi saya rasa saya terpaksa cakap. Sebenarnya SIM card Lite ni. SIM card Lite, SIM card murah ni. Memusnahkan ramai ejen-ejen baru. Dia memusnahkan ramai ejen-ejen baru. Dan dia sedikit sebanyak dia mengikis income ejen-ejen lama. Sikit demi sikit. Sebab apa? Sebab ejen-ejen baru yang dia dah lahirkan datang dan pergi. Datang dan pergi. Lama-lama pengguna yang sedia ada pun pergi, mengikis sedikit sebanyak. So sebenarnya SIM card ni dia membunuh kita balik. Dia murah, dia memberi kita rasa mudah nak kita kayuh, tapi sebenarnya pada masa yang sama dia membunuh kita balik. Dia boleh membantu untuk orang yang ada capability, modal macam saya. Boleh pump banyak, berdaftar banyak. Tapi sebenarnya dalam sudut long term, kita nak sustain lama dalam bisnes ni, kita kena ada team, kita kena ada kumpulan. Dia sebenarnya membunuh. Sebab itulah kita susah nak lahirkan ejen baru yang loyal berbanding dulu. Perasan tak?
Okay. So di mana silapnya? Kenapa customer expired? Dekat mana silapnya? Saya terangkan kepada tuan-tuan. Sebab yang pertama, ini pendapat saya. Sebab singkat murah. Bila ejen bagi free atau ejen bagi diskaun, customer tak hargai. Sebab benda tu tak ada nilai. Dia tak ada value pun untuk dia. Sebab dia nothing tulus kalau dia nak buang pun. Sebab pada dia benda tu harga tu murah. Sebab bukan murah sebenarnya RM12.50 siap post RM20. Tapi disebabkan barang tu murah, ejen mampu untuk burnkan modal dia supaya dia boleh bagi free. Itu masalah dia. Dan SIM card tu, dia datang dengan kosong. Dia tak ada apa-apa pun nilai dalam dia. So, bila customer tu dapat, dia aktifkan, tak ada kredit, tak ada apa, kosong. So, jadi satu risiko untuk dia nak top up, ambil satu plan yang besar. Sebab dia tak boleh test dulu SIM card tu. Contoh, dia dah dapat SIM card ni. Memang kita dah cakap, okey, line laju apa semua. Tapi dia tak tahu sama ada tempat dia okey ke tak okey. Dia tak boleh test. Kalau dia nak boleh test pun, dia kena bayar RM10 dulu. Baru dia dapat 500 MB. Kan? Dekat dalam Tone Wow, bayar RM10 dapat 500 MB. Bukan 1 gig, 500 MB. Bayar RM10, baru dapat 500 MB untuk dia nak langgan plan pertama. So, satu benda yang satu risiko untuk dia nak test. Jadi, bila tak ada tempat untuk dia nak test, jadi dia tak akan ambil risiko untuk dia nak top up 35, apatah lagi 55 unlimited data. Takut bila dia test tak ada line, mati. So, ini menyebabkan dia tak bayar, dia tak nak ambil risiko, dia tak top up. Expired. So, customer ni akan hanya fikir, dan satu lagi, kenapa customer ni expired? Sebab terlalu banyak hal, terlalu banyak cara, terlalu banyak step untuk dia nak buat kerja. Bila dia dapat SIM card, dia nak kena aktifkan. Okey, contoh ejen dah aktifkan. Dia nak kena top up. Dia nak top up, dia nak kena masuk apps MyWow. Dia nak kena isi duit dalam wallet sebab nak dapatkan takaful. Dah dapat wallet, dia nak kena pergi masuk balik dekat kredit. Dah dapat kredit, baru dia nak kena subscribe data. Ada 80 step yang dia kena buat. Akhirnya, dia buang. Sebab apa? Sebab customer ni, dia fikir, dia expect, bila dia beli, dia bayar pada satu nilai, RM20 contoh, siap post. Dia dapat, dia terus guna. Dia tak perlu melalui 80 step proses dan sebagainya. At last dia buang. Okay, so ini antara silap-silap dia. Bila dia dapat sikat cakap, macam nak guna. Kan? Itu customer tahu, aku macam nak guna. Okey bang, abang dah guna, okey singkat abang sekarang dah aktif, okey dah aktif, tak ada masalah. Macam nak guna dah masalah. Kena top up, nak kena apa, itu jadi masalah. So, terlalu banyak step dan renyah dan dia tak ada satu perceived value. Dia tak ada satu value yang menyebabkan bila dia dah pakai sikat tu, kenapa? Sebab dia nak kena guna terus setiap bulan. Contoh, dia pakai, dia top up RM10, dia dapat 500 MB, kemudian apa sebab untuk dia nak terus guna setiap bulan? Apa point dia? Kalau sekarang Tone Wow ada buat point dia yang mana takaful, dia boleh dapat PA takaful. Tapi PA takaful tu dia nak kena dapat, dia kena top up 30 dulu. Dia kena top up 30 dulu, dia dah top up 30, dia kena top up melalui wallet pula. So kena laluilah 80 proses tadi tu. Baru dia akan dapat takaful. Itu pun dia kena maintain top up 30. Baru dia terus dapat takaful tu. So perceived value untuk dia terus guna setiap bulan tu terlalu lemah. Okay? Itu sebabnya dia tak ada satu push untuk dia nak terus guna setiap bulan. Betul tak? Betul tak? Jadi banyak silapnya kenapa customer ni expired. Betul apa yang saya beritahu. So itu adalah asas-asas dia kenapa dia boleh terkeluar. Tapi di mana pula silapnya ejen datang dan pergi. Tadi saya cerita kat mana silapnya customer expired. Tapi ini sekarang saya cerita pula. Di mana silapnya ejen pula datang dengan pergi. Dia datang, kita dah dapat ejen. Kita nak recruit ejen bukan main senang, bukan main susah bang. Okey, berair mata nak meyakinkan dia untuk dia ambil peluang dalam bisnes ni. Kan? Tiba-tiba dah daftar hilang. Saya sendiri based on saya punya experience. Kalau sebulan saya boleh buat 30, 20 ke, saya recruit agent, hanya 10% saja yang hidup. Itu pun kurang daripada itu sebenarnya. Itu saya sendiri. Apatah lagi yang baru-baru yang baru recruit agent. So di mana silapnya agent datang dan pergi? Sebenarnya senang je. Agent yang baru nak start, bila dia dah start daftar, dia daftar macam mana kuda pun, dia tak dapat hasil terus. Dia tak dapat hasil on the spot. Sebab apa? Sebab ada 2 case tadi yang saya tunjukkan. Pada tahun lepas, saya ada buat misi 100 HA. Ada ramai orang buat pendaftaran lebih daripada 100. Tapi malangnya tuan-tuan, ada orang yang buat pendaftaran sangat banyak tapi langsung tak menepati syarat saya. Langsung tak ada seorang pun yang berjaya melepasi syarat yang saya suruh untuk saya nak bagi cash RM1,000. Iaitu syarat dia apa?
Hanya ada 100 orang saja pengguna aktif dan langgan pelan. Itu je. Malangnya ada ejen-ejen, ini daripada real story, real case study, ada orang dah daftar lebih 300, 200 orang, 300 orang, tapi nak ada orang yang top up pun susah. Susah. Dan ada satu case tadi di mana ada seorang customer agent saya yang baru-baru ni saya dapat, dia sangat aktif buat pendaftaran. Saya dah tengok dia dah buat 50-70 pendaftaran. Tapi malang ni tuan-tuan, 70 pendaftaran dia tak ada seorang pun yang langgan plan. Tak ada seorang pun yang langgan plan. Sedih tuan-tuan, sedih. So bila dia dah buat macam kuda, dia dah daftar ramai, hasilnya dia tak dapat apa-apa income. Sebab orang tu tak top up. Tak top up. Ini yang terjadi. Saya bagi contoh kira-kira kepada tuan-tuan semua. Saya bagi contoh. Katakan kita ni daftar sebagai seorang light member. Kita daftar light member kan. Light member, so commission kita 5%. Kan? 5%. Light member 5% lah. So customer top up kita akan dapat 5%. Katakanlah ejen kita baru daftar, dia daftarkan seorang customer. Dan customer tu top up 35. So kita dapatlah RM1.75. 5% lah. 5% RM1.75. Katakanlah kalau dia daftarkan 20 orang customer, okey, katakanlah dia top up 35, kita dapat RM1.75. Dalam Tone Wow ataupun mana-mana bisnes telco, dia mesti ada syarat yang mana dia kena cecah at least commission RM30. Contoh dalam Tone Wow dia kena cecah RM30. Baru dia layak dibayar commission pada bulan seterusnya. Betul? Betul tak? Dia akan dapat. Tapi tuan-tuan nak tahu tak, kalau customer tu top up RM35 dengan persen commission 5%, dia dapat RM1.75. RM1.75 seorang customer yang top up 35, maka dia kena ada 20 orang customer dia daftarkan dan pastikan customer tu semua top up. Tak ada seorang pun yang tak top up. Baru dia akan dapat hasil RM30 tersebut pada bulan hadapannya. Tuan-tuan bayangkan, maksudnya dekat sini tuan-tuan, customer tu dia perlu daftarkan 20 orang dulu baru dapat hasil. Jadi manalah ejen tu tak datang dan pergi tuan-tuan. Sebab dia kena buat bisnes tu secara serius dulu, baru dia akan dapat hasil. Dia tak boleh testing dulu. Berbanding dengan dulu tuan-tuan. Dulu zaman saya buat dulu, walaupun SIM card tu sekeping 100 orang, RM100, tapi kalau dia berjaya daftarkan family dia seorang je, dia dah dapat RM20, RM25. Bayang tuan-tuan, RM20, RM25. Itu baru fast track saja, belum termasuk commission top up lagi. So bila dia dapat duit, dia nampak Accombank tu duit tu masuk, maka itu yang mendorong dia untuk dia terus buat. Sebab ejen ni tuan-tuan, dia perlu motivasi dia yang sebenar, ejen baru, motivasi dia yang sebenar adalah hasil. Bila ada hasil pertama yang dia buat, itu sebenarnya memotivasikan dia untuk terus buat. Okey? Ejen baru dia perlukan satu fast money. Tapi dalam kita menjual zakat light ni, kita tak memberikan pun ejen baru tu fast money sebenarnya. Dia tak perlukan. Kita tak bagi dia. Sebab itulah banyak ejen baru yang kita dah lahirkan, mereka ni datang pergi. Sebab mereka test 2-3, duit tak dapat. Habis. Okey, habis. So itu masalahnya. Jadi bayangkan, seorang ejen baru tu, mereka nak terus motivasi, mereka perlu 3 bulan dulu buat, baru dapat hasil. Contohlah, bulan yang pertama dia dah buat rajin, komisen tak cukup 30. Lepas tu bawa lah ke bulan seterusnya. Dah bulan seterusnya, baru dia tambah lagi, okey, barulah cukup 30. Dah cukup 30, tunggu bulan depan lagi 21 hari bulan. Barulah duit tu masuk. So inilah yang menjadi sebab kenapa ramai ejen-ejen baru ni kita tak boleh build. Kita tak boleh lahirkan ejen-ejen baru ni yang loyal macam dulu. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat hasil tu terus. Mereka tak nampak hasil tu. Saya ramai sangat case tadi kawan-kawan saya yang sebelum ni, mereka ni pernah cerita, mereka buat disebabkan mereka nampak income tu masuk RM8. Nampak income tu masuk RM20, terus buat. Betul, tapi sekarang tak ada. Sebab tu saya beritahu sekali lagi, SIM card light ni sebenarnya membunuh kita semua. Dia senang jual, tapi pada masa sama dia membunuh kita juga. That's why masalah tu tak settle-settle. Okay, so apa penyelesaian yang dibawa oleh mendiang Mr. Robert ni? Okay, penyelesaian yang dibawa oleh dia. Yang pertama, dia akan upgrade SIM card. Dia upgradekan SIM card tu. Dia dah tak buat SIM card light. Dia akan upgrade SIM card tu.
So how dia akan upgrade SIM card tu? Yang kedua, dia upgrade apps. Sebab dia tahu bila orang guna SIM card akan berkait dengan apps. Pendaftaran di apps. Top up langgan plan semua di apps. So dia upgrade apps. Yang ketiga, dia mudahkan customer untuk guna SIM card. Dia memudahkan customer tu. Senang cerita, customer tu dapat SIM card, aktif terus guna. Tak payah nak belajar-belajar, top up wallet, masuk reload lah, apalah, kejadah semua tu. 80 step tu tak payah dah. Dapat terus guna. So apa penyelesaian tu? Itulah datangnya cara di mana daripada SIM card Lite yang asal ni, dia gantikan dengan SIM card yang baru. Nama dia apa? Lite Lindung. Itulah dia. Okay, itulah dia. So saya explain. Alright. Yang pertama, Lite Lindung, Mr. Robert hasilkan harganya adalah RM19.50 untuk harga nombor member lah. Nombor member. Belum lagi orang yang rank center. So harga asas dia RM19.50. So sebelum ni Lite, harga dia RM12.50. So apa yang kita nampak dekat sini? Harga dia naik RM7. Betul? So dia hasilkan satu lagi SIM card yang akan menggantikan SIM card push. Iaitu RM49.50. RM49.50. Sebelum ni push RM20 lebih. Dan dia hasilkan satu lagi SIM card yang mana nama dia SIM card Biz Lindung. Dia SIM card Biz yang dulu yang harga dia 108, sekarang jadi 128. Okey, kalau kita tengok apa benda yang dibuat ni, perbezaan daripada mata kasar kita tengok harga dia naik. Harga dia naik. Tapi apa sebab harga dia naik? Jom kita tengok sama. Kenaikan SIM card Lite dan Lite Lindung dan Lite biasa, kenaikan dia adalah RM7. Perasan tak? RM7 dia punya kenaikan dia. Daripada RM12.5 jadi RM19.5. So apa RM7 tu sebenarnya? Di mana pergi RM7 tu? Yang pertama, RM7 tu, RM5 saja dia bagi fast track pada ejen. Dan RM2 itulah dia gunakan untuk dia berikan SIM card tu siap-siap data 3GB, call 30 minit untuk mana-mana rangkaian dan call unlimited untuk mana-mana rangkaian yang DG. Dia boleh guna selama 32 hari. So, tonton kalau tonton tengok dekat sini, bila SIM card Lite Lindung ni ada, dia dah perfect. Yang mana bila pengguna tu dapat saja SIM card tu, once SIM card tu dia aktifkan saja, dia dah ada data 3GB dan call 30 minit. Dia boleh testing dulu SIM card tu. Once dia suka, secara lumrahnya, kalau dia dah guna 3GB tu dia puas hati, dia akan ambil risiko. Dia boleh ambil risiko tu untuk dia ambil plan yang lebih besar. TDS 35, 55, 60 dan sebagainya. Tapi sebelum ni tuan-tuan, bila dia dapat SIM card tu kosong, dia tak boleh nak test dulu sama dia SIM card tu okey ke tak okey. Itu yang menyebabkan dia tak akan ambil risiko untuk dia ambil plan yang lebih besar. Kesudahnya, kita daftar lah ramai-ramai, tak ada orang pun yang nak top up besar sebab dia tak boleh test. So sekarang SIM card dah ada, dia dah siap ada test. Okey. Dan apa yang dia bagi ekstra? SIM card Lindung ini, dia akan terus secara automatik, dia berikan PA takaful kepada pengguna tu sebanyak RM30,000 selama 12 bulan 1 tahun, percuma saja. Maksudnya dekat sini tuan-tuan, apa yang membezakan SIM card Lite dengan biasa dengan SIM card Lindung? Lite, bila orang tu daftar saja SIM card tu, dia tak dapat apa-apa. Kredit tak ada, apa tak ada, data semua tak ada. Dia kena top up dulu. Tapi SIM card Lite Lindung, once dia bayar dengan ekstra sikit tu, RM2 lebih dan sebagainya tu, dia terus ada terus takaful kemalangan dan dia akan dapat selama 12 bulan tu free saja. Maksudnya, selagi dia guna SIM card tu selama 12 bulan, dia akan terus dilindungi. Selagi SIM card tu aktif, maka dia akan terus ada takaful kemalangan sebanyak RM30,000 tu. Dia tak perlu kena top up RM30 dekat wallet baru dapat RM30,000. Setiap bulan kena pastikan dia top up RM30 untuk pastikan dia layak. Tak ada. Kali ni asalkan SIM card dia aktif saja. Selagi mana SIM card dia aktif, tak kira dia top up RM5 ke RM30 ke RM50 ke top up kat luar ke apa ke, dia akan terus aktif selama 12 bulan. So kalau tuan-tuan nampak dekat sini, misi yang dibawa oleh Mendiang adalah di mana bila pengguna tu dapat saja, dia tahu yang SIM card tu ada 12 bulan, ada takaful, selagi SIM card tu aktif, itu yang akan mendorong dia untuk terus guna. Berbanding dengan sebelum ni, memang ada PA takaful, tapi dia kena top up dulu guys. Dia kena top up dulu. Dan banyak syarat yang dia kena pastikan dia maintain untuk dapat, di mana dia kena top up dekat wallet dan sebagainya. So benda tu menyebabkan kita sebagai ejen, kita pun malas nak cerita sebab susah untuk dapatkan. Tapi kali ni, dia aktifkan saja SIM card tu, 12 bulan dia dah cover. Kalau selagi mana dia aktif SIM card tu masih dia aktif gunakan, selagi tu cover. Tuan-tuan nampak? So dekat sini, apa yang dia nampak? Dia dah cover semua kelemahan SIM card Lite.
Light yang tak ada apa-apa langsung, customer takut untuk langgan plan yang lebih besar, dia dah ada test data. Okay. Dan dia nampak extra yang dia bayar tu, dia dah ada 3 gig call 30 minit dan call unlimited untuk on net selama 32 hari. Dan dia terus ada cover selama 30,000 selama 12 bulan dengan hanya bayaran tu saja. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, itu adalah kelebihan untuk pengguna dan kelebihan untuk ejen yang paling besar sekali tuan-tuan. Once customer tu aktifkan saja SIM card tu, secara automatik ejen akan terus dapat RM5. Ejen akan terus dapat RM5. Dan RM5 yang dia dapat ni tuan-tuan, dia tak perlu tunggu commission top up dia cukup 30 baru income masuk. Macam saya cakap tadi, sampai 3 bulan dia menunggu baru nak masuk duit. Dah tak perlu lagi lepas ni. Sebab selepas ni, walaupun dia tu test saja, dia ajak isteri dia pakai. Dia ajak suami dia, dia ajak nak pakai seorang je ataupun 2 orang je. Seorang dia daftar, dia terus dapat RM5. Anak dia daftar, dia terus dapat RM5. So RM10 terus masuk dalam account bank dia pada 21 hari bulan tersebut. Dan saya dapat tahu dia bukan masuk pada 21 hari bulan, dia akan masuk asing, iaitu pada 10 hari bulan ataupun pada 25 hari bulan, tak silap saya. Macam dulu, macam zaman Tun Excel dulu. So dia akan ada 2 tarikh yang berbeza. Ikut which one dia daftarkan, so dia akan lagi cepat, dia nak cepatkan kemasukan income tu. Dan kemasukan income fast track tu ada 2 cara, sama ada masuk dalam account bank ataupun dia boleh terus direct masuk dalam wallet. Bila dia daftar aktif saja, duit tu boleh terus masuk dalam wallet pada hari yang sama. Tapi itu kalau dia nak pilih masuk melalui wallet lah. Sekarang ni dia akan, kita boleh pilih sama ada nak masuk dalam account bank ataupun wallet. Kita boleh adjust dekat dalam apps kan. Itu dia. Jadi tuan-tuan bayangkan, seorang ejen yang baru nak start, dia asalnya dia guna, lepas tu dia mula daftarkan, dia saja nak, dia dah pakai okey, ada takaful, dia pun daftarkan suami dia, daftarkan anak dia, daftarkan 2 orang. Tup dia tengok 10 hari bulan masuk income RM10, tolak bank punya charge RM3, masuk RM7. Tuan-tuan, itu adalah motivasi dia yang sebenar untuk dia terus buat, sebab dia dah nampak duit tu real masuk. Tetapi berbanding dengan sebelum ni tuan-tuan, ejen-ejen baru yang kita dah daftarkan, dia daftar 2 orang meninggal tuan-tuan, memang takkan dapatlah duit tu. Lambat nak masuk duit tu sebab kena tunggu RM30 dulu. So itu yang menjadi pemusnah kepada ejen-ejen baru kita, yang menyebabkan dia tak ada sebab untuk dia buat, tak ada pemangkin untuk dia terus buat. Duit tu tak dapat cepat. Tuan-tuan nampak? Dan dia terlalu banyak syarat. Kalau dia nak dapatkan fast track sebelum ni SIM card Lite, dia kena buat top up dulu. Kalau member tu nak ambil unlimited data 55, dia pergi top up RM10 dulu, lepas tu baru dia top up RM50, maka dia dapat RM1 je tuan-tuan. Dia bukan dapat RM5, dia dapat RM1 je sebab dia pergi top up RM10 dulu. Sebab syarat dia kena tengok top up kali pertama. Okey, dah lah dia dapat RM1, lepas tu kena tunggu cukup 30 lagi, habis. That's why dengan adanya fast track ni, income cepat ni boleh mendorong dia untuk dia terus buat. Tuan-tuan faham kat sini? Kalau faham, cuba komen faham sikit. Okey, clear SIM card Lite lindung alat biasa. Okey. Yang seterusnya, SIM card Pro lindung yang RM49.50 tu. Okey, SIM card lindung ni RM49.50. Okey, apa sebenarnya SIM card lindung ni sebenarnya? Kalau tuan-tuan nak tahu, apa sebenarnya SIM card lindung ni? Simple. SIM card lindung ni, dia adalah SIM card Lite biasa yang RM12.50 tu. Tapi apa yang mendiang Mr. Robert buat, dia terus masukkan plan 35 terus dalam tu. Maknanya dekat sini tuan-tuan, bila kita jual SIM card yang harga dia RM49.50, SIM card harga RM50 lah, senang saya ceritakan. Dia jual terus harga SIM card RM50 pada pengguna tu. Secara automatik, customer tu, dia aktifkan SIM card tu, dia terus dapat data plan TDS 35, 35GB data speed call unlimited untuk 32 hari. Data tak habis carry forward macam biasa. Okey, dia terus dapat data tu. Dia tak perlu lagi melalui proses yang mana, okey, kita jual SIM card Lite RM12.50. Lepas tu kita kena suruh dia top up. Kita nak kena suruh dia masuk apps MyWow, langgan pelan dan sebagainya. Kena pastikan dia top up 35 dekat dalam apps sebab baru dia akan dapat PA takaful. Tak perlu. Sebab apa? Sebab bila dia aktifkan saja SIM card tu, dia dah terus dapat data dan PA takaful akan cover dia sebanyak RM30,000 selama 12 bulan. Okey, selama 12 bulan. Dia terus cover RM30,000 selama 12 bulan. Itu kelebihan dia. Dan pada masa yang sama juga, Tun Wow berikan ekstra takaful, di mana takaful dia akan bagikan bukan saja takaful kemalangan, tapi dia akan beri ekstra takaful nyawa. Kalau dia terus ambil
SIM card Pro Lindung ni. Ada extra ni coverage takaful nyawa RM4,000. Jadi tuan-tuan bayangkan dengan nilai yang ni akan mendorong dia tak untuk dia ambil tu. Kalau dia fikir dia ambil SIM card RM12.50, lepas tu dia top up kemudian, dia akan dapat plan 35, dia tak dapat takaful nyawa. Dia akan dapat PA takaful dia. Tapi kalau dia bayar terus sekaligus, dia akan dapat siasat takaful nyawa dan once SIM card tu aktif, dia boleh terus guna. Dia tak perlu lagi melalui proses-proses langgan melalui apps dan sebagainya. Dah tak perlu dah. Dia hanya perlu fikir setiap bulan top up je. Dan kita sebagai ejen dah senang. SIM card aktif je, okey bang, abang dah dapat data semua, abang dah boleh guna. Setiap bulan, abang tak perlu risau, setiap bulan abang top up je, RM35. Dah. Tak perlu lagi kau nak pergi-pergi buka MyWow dia, apa dan sebagainya, tak payah dah. So ini kelebihan SIM card Lindung. Dan kelebihan yang paling besar adalah kita akan dapat fast track RM10. Sekali SIM card tu dia aktif saja, tak perlu tunggu dia top up dan sebagainya, kita dah dapat terus RM10. Tuan-tuan bayangkan, setiap orang yang langgar plan 35, SIM card Pro, kita dapat RM10. Contoh, kita bagi seorang ejen, kita ada ejen. Ejen tu dia daftarkan isteri dia, dia daftarkan anak dia, 2 orang dia daftar, boom, dia dah dapat RM20 dah. Padahal SIM card biasa je, SIM card light. RM12. Tapi disebabkan nak terus langgan. Dia malas nak pening kepala, nak kena langgankan. Kau terus dia dah beli SIM card ni, terus set ada plan 35. Dia dapat RM10, dia dapat RM20. Bila dia dapat RM20 depan mata dia tuan-tuan, itu akan mendorong dia untuk dia terus buat. Tuan-tuan bayangkan, study case yang saya cerita tadi, macam ejen saya tu. Kalaulah, tuan-tuan bayangkan, dia sebelum ni, dia dah daftarkan seramai 80 orang tuan-tuan. Ejen saya, ni real story. Saya cerita tuan-tuan. Dia dah daftarkan seramai 80 orang, nak masuk 90 orang. Dan komisen dia tuan-tuan, RM200 pun belum. Nak capai junior center pun belum lagi tuan-tuan. Sedangkan dia dah daftar 80-90 orang. Apa masalah dia? Sebab masalah dia orang tak top up. Tapi tuan-tuan bayangkan, kalaulah dia guna, dia twist sikit teknik marketing dia. Teknik marketing yang sama, teknik marketing yang sama, tapi dia twist SIM card je. Dia hanya jual SIM card Pro Lindung ni je. Kalau dia dah daftarkan 90 orang tuan-tuan, belum apa-apa hal lagi dia dah dapat 900 masuk dalam account bank. Sebab satu SIM card RM10 dia dapat. Tak termasuk commission top up lagi, subsequent month selepas tu. Tuan bayangkan. Dan kalau tuan-tuan nampak, plan yang dia bagi ni, dia akan bagi extra takaful nyawa RM4,000 dan PA takaful selama RM30,000 selama 12 bulan. Setahun dia akan cover. Itu yang akan mendorong dia untuk dia ambil plan ni, SIM card ni, dan mendorong dia untuk dia terus guna. Sebab dia tahu ada takaful yang akan cover family dia sebanyak RM4,000 dan RM30,000. RM34,000 total. Dan takaful nyawa yang Tuan Wah bagi ni sangat power tuan-tuan. Sebab apa? Sebab takaful nyawa yang akan cover ni, dia akan cover tak kira orang tu mati apa saja. Dan paling best, orang tu dah berpenyakit jantung, kanser ke apa ke yang dia dah ada penyakit sebelum ni, tetap akan cover juga dan tak perlu melalui proses medical check-up dan sebagainya. Memang terus akan dapat. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, dekat kampung saya, kalau ada orang kat surau, dia nak dapatkan hairat kematian sebanyak 1,500. Sebanyak 1,500 hairat kematian. Setahun, dia kena bayar RM80 tuan-tuan. RM80 dekat kampung. Kalau tuan-tuan pergi surau ke apa, tuan-tuan tahulah ada hairat kematian kan, untuk dalam surau kan. Setahun RM80. Tuan-tuan bayangkan ada orang yang dekat kampung tu dah bertahun tak bayar. 3-4 tahun dah tak bayar. 3-4 tahun tak bayar tuan-tuan sebab kerana RM80 tu yang dia tak mampu nak bayar. Tuan-tuan bayangkan dalam Tuan Wow, dia bukan dapat RM1,500, dia dapat RM4,000. Tak payah bayar apa-apa, sekadar guna SIM card je. PA takaful, kita faham. Dia meninggal disebabkan kemalangan saja. Tapi takaful nyawa tuan-tuan, dia mati apa saja sebab. Waris akan dapat RM4,000. So tuan-tuan bayangkan, lepas ni tuan-tuan senang tak jual. Yang mana engkau kalau tak ada takaful, kau ambil yang ni free. Tak kisah apa saja kematian engkau, at least family kau boleh teruskan hidup. RM4,000 dapat. Okay, so tuan-tuan kenapa apa kelebihan SIM card Pro ni? So sama saja, SIM card takaful tu akan terus aktif asalkan SIM card tu, takaful tu akan terus cover asalkan SIM card tu terus aktif. Tak kira dia top up berapa-berapa pun. Alright? Okay, dan SIM card BIS pula, dia SIM card tu, BIS tu adalah RM43, di mana dalam SIM card tu dia dah ada terus plan 55 iaitu unlimited call dengan unlimited data selama 32 hari dan RM30 adalah fast track to agent. Tuan-tuan bayangkan bila kita jual SIM card BIS,
yang mana komisen kita jadi besar lah, 10, 3, 13 kan. Tier 1, 2, 3. So fast track tu, bila daftar saja singkat BIS, fast track untuk ejen tu saja dah dapat RM30. Solid macam tu. Tak seperti sebelum ni. Yang mana kalau singkat BIS sebelum ni, dia akan dapat RM15. Kalau dia nak dapat lagi RM10, dia kena pastikan dia top up dulu. Ini tak tuan-tuan. Belum apa-apa, belum aktif saja dia dapat RM30. Dan dia akan guna terus plan RM55 unlimited data, unlimited call. So SIM card BIS tu sebenarnya harga dia RM43 je. So lagi murah. Sama, takaful nyawa RM4,000 dan PA takaful dia naikkan kepada RM50,000 untuk 12 bulan. Alright. Okay, saya tahu mungkin ada orang tanya kan, habis selepas 12 bulan tu apa jadi? Okay, simple. Selepas 12 bulan tu, dia kena top up macam biasa lah. Kalau dia top up RM30, dia akan dapat RM30,000. Dan kalau dia top up RM50, dia akan dapat RM50,000. Dan kali ni top up, tak kisah top up mana-mana. Top up luar ke, top up dalam ke, sama saja. Okay, clear? So, ada satu lagi berita baik yang saya nak share kepada tuan-tuan. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan ni supaya tuan-tuan nampak. Katakan tuan-tuan jual SIM card Lite Lindung yang harga dia RM19.50. Saya bundakan sajalah RM20. RM20. Okey. Katakan tuan-tuan fokus jual SIM card Lite ni. Yang mana beza dia sebelum ni, yang tuan-tuan jual RM12.50, kali ni tuan-tuan jual RM19.50, RM20. Okey, tak jauh beza. Lebih kurang RM7. Macam tu. Tuan-tuan fokus daftarkan SIM card ni. Bila tuan-tuan daftarkan customer SIM card ni, customer tu, bila dia aktifkan saja SIM card tu, okey, bila dia aktifkan saja SIM card tu, lepas ni tuan-tuan, pendaftaran akan lagi senang. Sebab apa? Sebab wow daftar akan di-upgrade pada 30 hari bulan ni. Senang cerita pada 1 Ogos ni tuan-tuan dah boleh guna wow daftar apps yang baru. Di mana wow daftar apps yang baru ni, customer nak aktifkan SIM card, kita hanya perlu bagi link wow daftar kita saja dan dia akan buat pendaftaran tu sendiri. Dia saja yang buat. Kita tak terlibat. So SIM card tu akan terus diaktif oleh dia tanpa perlu disahkan oleh kita dan sebagainya. Sebelum ni kalau kita guna wow daftar, dia kena ada 3 step kan? Customer, agent, customer balik. Tapi kali ni customer saja, dia boleh terus self registration. Tak perlu melibatkan kita. So bila dia aktifkan saja SIM card dia, secara automatik kita akan dapat RM5 fast track. Okey, kita akan dapat RM5 fast track. Dan masa tu bila dia aktifkan SIM card, dia akan diberi optional. Optional tu di mana? Dia akan cakap, anda nak tak terus langgan plan? 35, 55, 60, macam tu. Dia boleh pilih. So bila dia nak pilih upgrade plan ni, contoh dia pilih, okey aku nak plan TDS 35 lah sebab ejen aku promote TDS 35. So dia ambil plan TDS 35. Dia boleh terus buat payment dekat situ melalui FPX. Online lah FPX. Tak ada apa-apa charge, RM1 ke apa tak ada. Dia buat bayar 35. Tapi yang bagus ni tuan-tuan, tuan-tuan fikirkan, nak ke dia bayar 35 tu? Nak ke dia bayar 35 kan? Tuan-tuan, saya boleh katakan dia akan bayar 35 tu. Sebab apa? Sebab masa dia aktifkan SIM card tu, untuk dia nak dapatkan plan TDS 35GB dengan call unlimited, harga dia berapa? RM35 kan? Tapi kali ni, dia tak payah bayar 35. Dia hanya perlu bayar RM30 saja. Dia dah beli SIM card harga RM20. Dia hanya perlu tambah RM30 saja. So cukup RM50 untuk dia upgrade kepada SIM card Pro, di mana dia akan dapat terus TDS 35. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau dia tak upgrade plan kepada Pro tu, dekat situ, maka dekat luar dia kena bayar 35. Tapi kalau dia terus top up kat situ, dia hanya perlu bayar RM30 je, tapi dia dapat plan 35. Bukan saja dia dapat plan 35, tapi dia akan dapat sekali takaful nyawa RM4,000. Tuan-tuan dapat tak? Kalau dia upgrade dekat situ. Tapi kalau kat luar tak dapat. Sebab plan TDS 35, mana dapat takaful nyawa kan? So automatic, dia akan pilih tu. Sebab lagi murah, lagi banyak value. Bila dia upgrade saja dekat situ, plan 35, secara automatik agent daripada RM5, dia dapat RM10. Jadi tuan-tuan bayangkan, semua customer tuan-tuan, semua upgrade kepada peran Pro. Dan sebab apa? Sebab customer nak dapatkan more benefits, takaful, nyawa dan sebagainya, dan dia nak dapat murah. Pada masa sama, bila dia upgrade kat situ, dia terus boleh guna SIM card. Dia tak payah nak top up dekat luar, nak buka wallet, nak langgan pelan data dan sebagainya. Betul tak? Dia terus kat situ. Kita dah bagi terus siap. Tak apa bang, abang beli SIM card Lite. Nanti bila abang aktifkan SIM card, abang terus pilih abang nak ambil plan apa. So bila abang pilih, abang buat pembayaran, abang akan terus boleh guna SIM card tu macam biasa. Tak payah nak langgan-langgan dekat apps.
So dia langgan sebab lagi murah. Sebab kita dah cakap, kalau abang langgan kat situ, abang tak payah bayar 35, abang bayar 30 je. Abang akan dapat sekali takaful nyawa 4,000. So daripada situ tuan-tuan, bila dia upgrade, tuan-tuan bayangkan semua customer tuan-tuan, semua sebenarnya bayar RM50. So bila dia bayar RM50, dia tahu apa value yang dia dapat. So dekat situ tuan-tuan, dia akan terus guna. Berbanding dengan sebelum ni, berpuluh-puluh SIM card kita jual SIM card murah, dia orang tak top up langsung sebab dia orang tak dapat value. Okay. So dia akan dijangka guna akan terus lama sebab dia tahu dia akan dapat takaful nyawa 4,000 dengan 30,000 PA selama 12 bulan, setahun. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Logik tak? Kan? Logik kan? So itulah penerangan yang saya nak bagi dekat sini lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok, idea yang Mr. Robert, mendiang Mr. Robert buat ni, sangat baik tuan-tuan, sangat baik. Sangat baik dan saya sangat jangkakan selepas ini, bila ejen-ejen semua fokus kepada jual SIM card light lindung, customer akan hargai SIM card tu, dia akan terus guna sebab apa? Sebab dia bayar pada nilai dia, RM20. Berbanding dengan sebelum ni, RM12, kita nothing to lose, kita pun bagi dia free. Tapi kali ni bila RM20, kita akan jaga-jaga untuk kita nak bagi free. Betul? Dan yang kedua, bila dia dapat SIM card tu, dia akan terus dapat data 3GB. Dia boleh test dulu sebelum dia nak merisikokan diri dia untuk dia ambil plan yang lebih besar, 35, 55 dan sebagainya. Jadi dia akan guna. Dan pada masa yang sama, kita dah tahu, bila kau dapat SIM card tu, engkau akan terus dapat takaful kemalangan 30,000 selama 12 bulan. Selagi SIM card mana SIM card kau tu guna terus aktif, selagi tu kau akan recover. Tapi sebelum ni, kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh cakap kau aktif je SIM card tu kau terdapat. Tak boleh. Kita akan cakap kau kena top up dulu baru dapat. Betul tak? So berbeza. Dua perkataan yang berbeza, tapi cukup memberi impact yang berbeza. Sebab dia terus dapat, dia just maintain saja. So bila dia nak expire, dia akan fikir, SIM card aku ni selagi aku aktif, aku terus dapat. Berbanding dengan sebelum ni, kau kena top up RM30 baru dapat. Itu pun wallet setiap bulan. Setiap bulan. Tuan nampak beza dia. Sama juga dengan SIM card Pro. Bila dia dah pakai Lite, once dia aktif, kita dah cakap dia, nanti aktif bang, abang boleh ambil plan yang abang suka. Kalau abang ambil plan dekat situ, abang akan dapat takaful nyawa ekstra 4,000. Betul? Kalau abang top up dekat luar, langgar plan, abang akan dapat data saja. Dan kalau abang top up dekat sini, abang hanya perlu top up RM30 saja. Abang tolak duit RM30 saja, abang dapat plan 35. Tapi kat luar, abang kena ambil 35. Bayar 35. Tapi dekat apps tu, once abang aktif, abang bayar tu abang hanya bayar 30. Abang jimat RM5. Dan abang dapat takaful nyawa lagi untuk 12 bulan. So tuan-tuan bayangkan, bila dia aktif, dia top up luar ke dia top up terus? Dia top up terus kan? Bila dia top up terus, tuan-tuan dapat satu orang RM10. Tuan-tuan daftar 10 orang, tuan-tuan dapat 100. Tuan-tuan dapat 50 orang, tuan-tuan dapat 500. Daftar 100 orang, tuan-tuan dapat 1,000. Fast track saja 1,000. Belum lagi termasuk commission top up. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau orang tu bayar 50, takkan dia nak guna bulan ni, bulan depan dia buang. Berbeza dengan kalau dia dapat percuma. Betul tak? So that's why saya beritahu, impact daripada SIM card ni pasti akan membuatkan ramai orang akan rasa commission naik. Sebab fast track saja membantu ramai ejen. Pada masa yang sama, pengguna tu akan kekal lama dan ejen-ejen baru ni akan loyal banyak. So kita ni fokus melahirkan ejen, recruit ejen, tak penat. Sebab kita tahu ejen kita ramai yang akan setia sebab dia dah dapat duit on the spot. So saya harap penerangan saya ni membuatkan tuan-tuan faham lah. Okey, saya jawab persoalan. Tuan-tuan boleh tanya soalan, silakan. Okey, first saya nak bagi tahu. Ada orang kata, kalau saya pakai SIM card Lite dan tiba-tiba orang tu tak nak ambil 35, dia nak ambil unlimited 55 macam mana? Still sama, dia kena bayar 30, betul? So dia kena campur lagi sedikit duit tu. Yang 25 kan? Dia tambah lagi 25. Jadi bila dia tambah nilai tu, kita dapat fast track RM30 dan baki lagi RM25 tu dikira sebagai commission top up kita. Clear? Itu dia. Okey, boleh tanya soalan? Nanti dekat website Kerja Simple ada tak SIM card terbaru ni? InsyaAllah kita akan update lah. Tapi bukan sekarang lah. InsyaAllah bulan depan kita akan update dari masa ke semasa. SIM card punya wang, SIM card punya wang macam mana kita dapat jika pakai WAW daftar? SIM card punya wang macam mana kita dapat jika pakai WAW daftar? SIM card punya wang. Saya tak faham tuan. Saya rasa mungkin tuan boleh explain balik. PA takaful tu termasuk hilang upaya kekal kan? Betul, termasuk hilang upaya kekal.
Tapi dekat sini tuan-tuan, saya beritahulah. Kalau diberi pilihan lah, PA takaful dengan takaful nyawa, mana lagi berharga sebenarnya? Saya beritahu tuan-tuan takaful nyawa paling berharga. Itu adalah selling point yang sangat besar untuk kita. Okey, sebab apa Sebab PA takaful ni, keluarga dia hanya dapat pampasan bila mana dia meninggal ataupun cacat kekal disebabkan oleh aksiden sahaja. Tapi tuan-tuan, takaful nyawa ni, keluarga dia akan menerima pampasan tak kira apa kematian pengguna singkat Tun Wow tu. Dia mati gaut, sakit tua, sakit jantung, sakit apa, ada penyakit dah lama berulang kembali dan menyebabkan dia meninggal dunia. Maknanya dekat sini tuan-tuan, siapa yang guna singkat Tun Wow, yang ada takaful nyawa, for sure 4,000 tu dalam tangan. Asalkan dia mati, dia pakai singkat Tun Wow. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya semua pengguna singkat Tun Wow pasti akan mati dan pasti keluarga dia akan terima benda tu. Tuan-tuan bayangkan dekat luar sana, berapa ramai orang yang tak ada takaful. Nyawa lah, nyawa. Sebab apa? Sebab kena bayar. Tapi dalam Tun Wow tu tuan, 4,000 tu dia bagi free je. Dia bagi free je. Okay. Alright, clear. Soalan yang seterusnya. Yang fast track tu masuk on the spot ke dalam Ecobank? Masuk dalam Ecobank. Tapi bukanlah daftar sekarang hari tu masuk. Dia akan ikut tarikh lah, tarikh. Yang penting, dia tak perlu tunggu cukup RM30 macam commission top up. Kalau kita daftarkan seorang je, dapat RM5, RM5 tu masuk dalam Ecobank pada tarikh tersebut. Itu dia. So, ejen baru ni, dia akan rasa duit tu. Aku ada daftar seorang, aku dapat duit dah masuk. Kan? Tapi sekarang ni, zaman sekarang ni tuan-tuan, bila commission masuk, kecoh dekat dalam grup, lepas tu orang-orang yang baru ni tengok Ecobank dia. Asal aku tak ada Don, kenapa saya tak ada? Kita pun mulalah marah dia. Tuan dah daftar berapa orang? Commission tuan dah berapa? Tak mula cecah 30. Dia tak akan masuk tu. Dia akan bawa ke bulan depan. Dia down, dia tak buat. Tapi bayangkan tuan selepas ni, dia daftarkan seorang. Seorang tu dia daftar suka-suka je. Kebetulan isteri dia kan pun ada masalah lain, dia pun tukar. Tiba-tiba dia masuk, tengok masuk, ada RM7. Sebab RM3 tolak ni lah, tolak bank charge kan. Dapat RM7. Tuan-tuan, itu mendorong dia untuk dia terus buat. Itulah yang berlaku dalam Tuan Excel dulu. Okay. Sorry tuan-tuan, saya tak sempat nak baca. Khairat kematian 2,000 tu masih ada ke? Masih ada tuan, masih ada. Tak ada masalah. Masih kekal. Tapi saya yakinlah, kalau orang tu meninggal dunia, nak khairat kematian 2,000 ke, nak takaful yang 4,000? Of course lah, dia nak 4,000 lah. Kan? Nak 4,000, betul tak? So, sebab itulah kita akan fokus kepada yang nyawa tu lah, 4,000 tu. Pengguna sedia ada sekarang boleh upgrade ke Pro Lindung ke? Okey, untuk kita yang dah pakai singkat light, kita dah ada singkat light banyak-banyak ni, adakah singkat light ni boleh guna? Okey, jawapan saya, singkat light yang kita ada ni boleh guna. Macam biasa, boleh guna. Seperti biasa, tak hilang apa-apa pun. Tapi, dia bukan light lindung lah. Yang mana singkat tu terus ada data 3GB, call 30 minit, terus ada PA takaful 30,000, tak ada. Dia macam biasa, kosong. Macam yang masalah kita hadapi sebelum ni. So, katakan, okay, saya nak upgrade lah singkat light saya ni kepada light lindung, boleh. Tambah RM7. Cara dia macam mana? Tuan-tuan kena WhatsApp HQ ataupun email HQ. Okay, dia akan minta tuan-tuan transfer duit. Contohlah, tuan-tuan ada 10 keping. Tuan-tuan nak upgrade semua. So, 1 keping RM7, 10 keping tuan-tuan kena tambah lah RM70, bank in kat Tun Wow. Tuan-tuan bagi dia serial number SIM card tuan-tuan, dia akan upgrade. Begitulah cara ni. Nak senang, siapa yang duduk KL Selangor, hantar je ke HQ. Okey. Pangkat dalam Tun Wow still sama ke ikut commission? Sama tuan, sama. Tak ada berubah. Okey, tak ada berubah. SIM card yang lama tu macam mana? Kalau kita daftarkan tak sama dengan SIM card yang baru, betul. SIM card yang lama, dia akan kekal yang lama. Dia akan kekal cara yang lama. Cuma lepas ni kalau tuan-tuan beli SIM card yang baru, light lindung, pro lindung, dia akan dapat benefit yang baru. Itu saja. Tak adalah SIM card tu mati, janganlah. Korang dah beli banyak. Kan? Cuma kalau nak upgrade boleh. Tak ada masalah. Okay, alright. Okay, ada orang tanya, kat mana saya nak dapatkan SIM card lindung? Boleh dapatkan kat HQ, dah ada. Okay, kalau tuan-tuan nak beli dengan HA Falah Sinar Berhad, okay, tuan-tuan boleh beli start pada hari Isnin. Okay, saya bagi nombor dia. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh beli 011-2352-3312. Esok baru saya start restock 2,000 keping. Nak restock lagi SIM card Pro lagi.
Okay, Isnin tuan-tuan boleh order. Senang cerita tuan-tuan dah boleh start order lah. Cuma tuan-tuan bagi tahu lah tuan-tuan nak SIM card apa. Nanti Isnin baru kita post. Alright. Okay. Next question. Ada soalan tak? Dekat TikTok tak ada. Okay, Hazrin Zairi, tiada lagi SIM card Lite dah akan dimasukkan. Hanya ada SIM card Lite Pro Biz sahaja selepas ni. Betul. Betul. Cuma yang Lite yang sebelum ni kita ada ni boleh guna macam biasa. Kau janganlah buang tu. Jangan buang tu bang. Boleh guna. Boleh guna. Tak ada masalah. Okay, cuma saya jangkakan lah. Orang yang ada Lite sekarang ni akan terfikir-fikir jugalah. Aku nak promote Lite ke ni? Aku promote Lite ni sama je SIM card tu habis juga. Baik aku upgrade kan? Tapi bergantung kepada tuan-tuan sendiri. Cuma pengeluaran SIM card Lite yang lama dah tak ada dah. Dah tak ada. Okay. SIM card lama yang dah beli tapi belum aktif macam mana? Nak upgrade tuan? Macam saya cakap tadi. Email ataupun WhatsApp HQ, bagi tahu berapa banyak tuan nak upgrade SIM cardnya, nanti dia akan kira kan, dan tuan bagi serial number, nanti dia akan upgrade. Kena bayarlah satu SIM card RM7 tambahan. Yaakob ni kalau saya tengok soalan-soalan dia macam pelik-pelik betul lah. Itu kena tanyalah bunuh diri. Cuba try bunuh diri tengok dapat ke tak 4,000 tu. Okay. Tanya HQ, saya rasa bunuh diri apa-apa insurans pun tak dapat kot 4,000. Tapi pada rasanya 4,000 tu tak berbaloi lah nak bunuh diri. Dah lah dapat 1 juta ke kan. Okay, Naomi tanya, kalau stok kena pilih satu saja, contohlah SIM card Lite Lindung saja, boleh ambil RM19.50 atau boleh lagi stok SIM card Pro. Okay, macam ni saya explain. Okay. Kalau saya, ni saya bagi tips. Okay. Kalau kita tak ada modal untuk kita nak beli SIM card Pro, yelah SIM card Pro RM49.50. Itu untuk normal member Kalau branch ke apa ke lagi murah lah. Okay. Kalau kita tak ada modal beli RM49.50, kita beli je SIM card Lite yang RM9.50 tu. Beza dia RM7 je dengan SIM card yang sebelum ni kita promote. RM7 je beza dia kan. Okay. Kita beli je SIM card ni. Sebab apa? Bila kita beli SIM card Lite Lindung ni, katakan kalau customer tu kita nak fokus jual yang RM49, tak ada masalah. Dia bayar je RM49, nanti kita daftarkan dia SIM card Lite Lindung. Sebab nanti once SIM card tu diaktifkan, nanti kan dia boleh pilih dia nak upgrade tak plan 35. So kalau dia nak upgrade, dia kena buat bayaran kan? Dia kena buat bayaran RM30. Baru dia terus upgrade yang plan 35 tu supaya dia jimat lah RM5 kan. Tapi dia dah bayar kat kita. Tak ada masalah sebab dia ada satu lagi option. Option tu yang mana dia boleh pilih tolak duit wallet agent dia. Sebab customer tu bayar kat kita, so dia boleh tolak. Itulah yang akan diceritakan. Itu yang akan dia buat. Situasi tu dia akan ada dua. Sama ada dia bayar kat FPX ataupun dia bayar dekat wallet. Tolak duit kat wallet agent. Okey, macam mana cara dia? Itu tunggu dulu. Sebab apps tu akan launch pada 1 hari bulan Ogos ni. Nanti masa tu baru kita tengok macam mana flow dia. Okay, macam mana flow dia. Tapi itulah dia. Pada masa yang sama juga, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh je jual SIM card RM9.50. Jual macam biasa RM9.50. Tapi masa tuan-tuan dah jual tu, bagi tu customer, okay, nanti kalau awak dapat SIM card, ini link saya. Kan sebab saya cakap tadi kan, apps Wow Daftar akan di-upgrade. Yang mana dia akan ada self-registration. Self-registration ni yang mana kita hanya perlu bagi link kita saja. Dia klik link tu, dia akan pilih dia nak kekal nombor lama ke nak nombor baru. Kalau dia pilih nombor baru, dia boleh pilih 4 digit belakang. Kalau dia nak kekal nombor lama, dia boleh bagi tu nombor apa dia kekalkan. Selepas dia dah pilih, dia akan terus buat selfie, dia akan terus tangkap gambar IC dan dia terus scan belakang barcode SIM card dia. Selepas tu settle, SIM card tu aktif. Tak perlu melibatkan kita langsung. Kita tak perlu terlibat langsung. So bila dia dah aktifkan SIM card tu, dia boleh pilih, ada option nak upgrade tak kepada plan Pro. Yang mana kalau dia tambah RM30, dia akan dapat plan TDS 35. Bayar 30 tapi dapat plan yang harga 35. Jimat RM5 dan dapat lagi extra benefit takaful nyawa 4,000. Kalau dia dapat luar 35, tak dapat takaful nyawa. So kecenderungan dia ke situ. Kita just bagi tahu dia je. Nanti abang aktifkan SIM card, baik abang ambil yang 30 tu. Abang jimat. So bila dia aktifkan saja, dia upgrade saja, pum, kita dapat RM10. So kita perlu tak jual SIM card Pro? Tak perlu pun tak apa. Sebab customer boleh upgrade Pro tu dekat situ. Dan kita akan dapat juga RM10 fast track. Okay, clear jadi tak ada masalah. Walaupun tuan-tuan jual SIM card Lite Lindung saja. Alright. Bacalah soalan saya tuan.
Keluarkan lagi soalannya. Nak kena scroll kat atas penat. Okay, next. Sakit hati ada tak? Bang, jangan main pelik-pelik. Mati sebab sakit hati tu bahaya tu bang. Apa lagi soalan? Tuan, bagaimana SIM card Lite sedia ada? Boleh guna, tak ada masalah. Boleh ulang semula tak? Kalau customer first, dia langgan Lindung Pro, data 35GB, dan lepas tu nak guna TDS 35, macam mana caranya? Masih valid ke takaful di cover 12 bulan? Okey, saya beritahu kalau dia ambil SIM card Pro yang dia bayar RM49 tu, dia akan dapat yang plan 35. Okey, tapi masa dia nak aktifkan SIM card tu, dia aktifkan SIM card tu, nanti dia akan keluar option lah yang mana dia nak ke plan 55 ke? Dia nak ke plan 55. Sama juga kalau kita jual SIM card Lite Lindung, dia akan bagi option kita nak ke upgrade ke plan 35, plan 55, plan 60. Tuan-tuan jangan risau. Bukanlah dia kena upgrade plan 35 tak. Dia ada pilihan. Dia nak 55 ke apa. Dia just tambah aja duit dekat situ. Kalau dia tambah duit, dia upgrade dekat dalam app tu juga, so dia dapatlah takaful nyawa tu, dan automatik dia akan recover sebanyak RM50,000. PA takaful dan takaful nyawa RM4,000. Tuan-tuan clear dekat situ? Saya ni tak pernah explain sangat, tapi itulah dia. Macam itulah. So daripada Lite tu, dia boleh terus upgrade dekat dalam apps tu. Okay. Saya tak boleh nak tunjuk sebab tuan-tuan pun tak tahu apps dia macam mana. Dia dekat dalam Wow Daftar. Tapi Wow Daftar tu, hanya kita boleh tengok nanti, masa launching nanti. Jadi 2 hari bulan ni datanglah HQ. Datang HQ beramai-ramai, support produk yang baru launching ni. Jangan risau, artis pun ada kat sana. Hafiz Arif pula. Bukan, Fizoma. Tak ada pilihan kah tuan? PA takaful atau takaful nyawa? Tak ada pilihan tuan. Okey, saya bagi tahulah. Memandangkan tuan-tuan fikirkan, customer baru akan dapat takaful nyawa. Dia akan dapat PA takaful terus tahun. Habis kita yang lama ni macam mana? Kena terus top up RM30 ke? Dan takaful nyawa macam mana tak dapat ke? Okey. Untuk kita ahli yang lama, nanti dekat dalam apps MyWow, dekat dalam apps MyWow, kita boleh upgrade kepada takaful nyawa tu. Bayaran dia berapa? RM28. Kita boleh buka kat apps MyWow tu, dekat Wowlet tu, kita just pilih upgrade ke takaful nyawa RM4,000 tu, harga dia RM28. Tapi RM28 tu, dia akan bagi kita 60GB data. Iaitu 5GB setiap bulan selama setahun. Dan kita akan diberikan takaful nyawa RM4,000 dan takaful kemalangan RM50,000, 12 bulan. Clear? Okay. Akan ada dekat apps. So, pengguna yang existing ni, dia boleh upgrade dekat situ. Takaful nyawa tu macam mana kita nak tahu yang cover RM4,000 tu dekat MyWow? Dia akan ada lah dekat dalam takaful tu, kita dekat dalam apps tu kita boleh check lah dia punya status. Fast Track ni membantu naik ranking tak? Tak membantu. Dia fast money saja. Yang membantu naik ranking adalah commission top up. Okay. SIM card Lite RM12.60 yang tak habis jual boleh upgrade? Boleh. Tak ada masalah. Boleh masalah. Kalau ada 3 akaun still dapat RM4,000. RM4,000 tuan. Still solid RM4,000. Dia tak ni dia bukan stacking dia bukan bercampur. RM12,000 total. Bukan. Dia RM4,000 kak. Okey. Hazrin ni bagus, betul dah. Dia membantu menjawab soalan ni. Sebaik, terima kasih Hazrin. Okey, katakan kita mula-mula daftar Pro Lindung, lepas tu dah ada PA takaful RM30,000 selama 12 bulan. Lepas tu nak top up 55, ambil yang unlimited tu. Adakah akan di cover RM50,000 selama 12 bulan pula? Uish, soalan ni lain macam. Pro Lindung RM30,000. Kalau kita ambil Pro Lindung, kita memang dah dapat RM50,000. Kita memang dah dapat RM50,000, tak salah saya. Tak. Dia plan 30 okey. Selama 12 bulan. Lepas tu 2 bulan tu, okey. Tak dapat. Sebab dia dah cover RM30,000 selama setahun. Kalau kita nak upgrade kepada RM50,000, tunggu tahun depan. Yang mana dia akan ikut top up kita. 50 dapat RM50,000, 30 dapat RM30,000. So untuk setahun tu, dia tak kisah kita top up berapa pun, dia still RM30,000 kak. Selama setahun tu. Tak kira top up RM10 ke RM5 ke RM1 ke RM50 ke RM100 ke, dia RM30,000 kak. Okay. Alright. Okay. Untuk 3GB tu one off atau auto renew? Macam mana soalan tu tuan? Dia terus dapat sebiji lah. Macam tu.
Okey tuan, pengguna-pengguna yang sedia ada sekarang, ada setiap bulan tak cukup 30 masuk Ecobank. Jadi syarat komisen masuk Ecobank tu apply tak untuk mereka? Okey, kita kena tahu, income ni kita ada dua. Satu fast track, satu commission top up. Commission top up, dia memang kena cukup 30. Baru dia akan masuk ke dalam Ecobank. Kalau tak cukup, dia akan bawa ke bulan seterusnya. Dia akan bawa ke bulan seterusnya. Dia akan kumpul, tambah lagi, tambah lagi. Contoh, RM15 bulan lepas, tak cukup, 30. Bulan depan komisen kita dah jadi RM20. So 15 yang bulan lepas campur RM20 jadi 35, baru dia masuk pada bulan hadapan 21 hari bulan. Tapi kalau fast track, walaupun kita daftar satu orang, kita dapat RM5, bulan depan masuk terus RM5 tu. Clear. So kita ada dua income, fast money dan passive income. Yang saya cerita tu adalah fast money tu. Tapi berbanding dengan singkat yang sebelum ni, dia tak ada fast money tu. Bila orang tu top up kali pertama RM50, walaupun dia dapat RM5, itu bukan fast track. Itu recruitment incentive yang akan dimasukkan sekali dengan commission top up. Kalau dia tak cukup RM30, dia still akan tak boleh bayar. Dia akan bawa ke bulan seterusnya. Tuan-tuan nampak tak? So fast track tu yang penting. Hafizi, boleh ulang semula. Kalau takaful first dia langgan pro, dia dapat 35GB. Lepas tu dia guna TDS, tak dapat. Sebab kalau dia ambil pro, dia akan dapat 30,000 untuk 12 bulan. Jadi kalau dia top up 50 ke 1000 ke 100 ke, dia still 30,000 juga untuk setahun tu, dia cover. Dia tak berubah ikut top up. Sebab company nak memudahkan segala benda. Dia tak nak nanti kita nak explain, kalau kau top up RM50, kau kena dapat RM50,000, RM30 kat awal. Tak. Daftar pro, 30,000 setahun tu kau dapat. Tak kisah kau top up berapa pun. Dia nak memudahkan bicara kita. Okay. So kita pun tak pening. Okay, kau daftar light, memang terus dapat 30,000. Kalau kau upgrade pro, kau terus dapat extra 4,000. 12 bulan. Okay, clear macam tu. Okay. Alright, so saya rasa itu saja daripada saya. Hopefully kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya soalan, tuan-tuan boleh terus tanya dekat HQ melalui nombor WhatsApp dia. Jangan tanya saya. Saya pening nanti nak jawab. So tuan-tuan boleh terus saja WhatsApp HQ ataupun call HQ. Yang penting daripada segi penerangan saya ni dapat memberi sedikit sebanyak gambaran kepada tuan-tuan apa itu SIM card lindung yang terbaru ni. Percayalah kata saya tuan-tuan, dengan adanya SIM card baru ni, income akan menaik. Pelanggan akan kekal. Harga bukan isu dia. Kita jual SIM card harga RM1,000 sekalipun, still boleh jual kalau kita tahu siapa pembelinya. Tapi yang paling penting adalah setiap jualan yang kita buat, tak kisah sikit ataupun banyak, dapat hasil dan income itu sentiasa ada menaik ataupun dia kekal. Tak nak kita buat banyak tapi hasilnya tak ada. At last yang baru mati, yang sedia ada lama-lama menyendiri. Jadi dengan ada yang baru ni, hopefully dapat satu sinar baru untuk kita menaikkan semula pendapatan kita dalam Tun Wow. Pada masa yang sama membantu lebih ramai lagi ejen-ejen baru, orang yang baru ni dapat menikmati pendapatan pasif sebagaimana ramai lagi orang lain yang dapat. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.